Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Semua dah sampai? Okey, semua dah sampai. Tak ada attendance ya? Oh, Fitri, Masya Allah. Lama tak nampak. Ya. Okey. Tak nak penuhkan depan ke? Penuhkan? Masya Allah. Kakak kita baju merah. Bolehlah penuhkan depan. Tak, macam ni ya, Ustazah beritahu, bila kelas Ustazah ni kalau boleh depan ni penuhkanlah. Jangan biar rompong-rompong tu kan. Jadi kalau boleh yang belakang tu dah sampai awal, duduk depan. Jadi nampaklah kan penuh kan. Dia tak satu sini, satu sana kan. Rasanya banyak kali dah cakap dah. Dah keluarkan suara wajib kan. Banyak kali dah cakap dah ni. Okey, kan cantik gitu. Ya penuh kan. Saya nampak penuh. Dah duduk malas nak bangun kan. Tahu. Dah duduk malas nak bangun. Sebab tu sebelum duduk tengok mana tempat yang kosong tu duduk. Okey. Lain kali kerusi tu letak ujung ni bagus. Dekat dengan Ustazah, senang tanya. Kak Ina, lama tak nampak. Sihat? Masya Allah, selamat Hari Raya. Okey, hari ni muka surat berapa kita? 425. Oh, bab 7 dah tak baca lagi dah. Bab 7. Betul lah. Bab ini, topik 7 tak baca. Okey, tak apa, betul. Topik yang ke-7 tu tinggalkan. Boleh baca sendiri lah ya. Itu cuma poin-poin yang disenaraikan kepada kita. Apakah pengaruh itu kesan. Pengaruh tu maksudnya kesan. Ini saya sedang berbicara tentang muka surat 419 ya. Tentang topik yang ke-7 saya tinggalkan, itu hanya menyebutkanlah ya tentang pengaruh iaitu kesan meninggalkan dosa. Apa yang dapat kita peroleh jika sekiranya kita ni sebagai seorang muslimah meninggalkan dosa dan maksiat. Jadi di situ ada 37 keutamaan orang yang meninggalkan dosa. Tak apalah, tu nanti boleh baca sendiri ya. Tak jadi masalah. Baik, jadi hari ini kita akan masuk bab yang baru. Bab kita yang baru ini bertajuk untuk hamba yang menuju Allah. Jadi kita ada bab yang pertama. Bab pertama bertajuk syarat meraih cita-cita yang tinggi. Jadi topik yang nombor 1 ni Ustazah nak tinggalkan. Tak ada masalah sangat ya topik ini. Sebab apa? Topik ini hanya menyebutkan tentang 2 syarat utama yang perlu ada bagi diri seorang muslimah jika sekiranya mereka ini memiliki cita-cita yang tinggi. Jadi bila kita ada cita-cita yang tinggi, ada 2 perkara penting yang disebut oleh pengarang kitab kita di sini, iaitu perlu ada semangat yang tinggi dan niat yang betul. 2 ini. Apa pun cita-cita kita, kita nak jadi isteri yang solehah, semangat kena tinggi. Kan kalau nak jadi isteri solehah semangat tak tinggi macam mana? Tak kuasa kan? Betul tak? Tak kuasa aku. Dia macam itu. Sebab tu kita ada semangat. Tetapi semangat tak boleh semangat semata-mata. Dia perlu diikuti dengan niat yang betul. Kenapa? Lillahi ta'ala. Ya begitu.
Okay, so kita ada dua syarat utama yang perlu dimiliki oleh seorang muslimah apabila dia ada cita-cita dalam kehidupan dia. Iaitu pertama tadi semangat yang tinggi dan niat yang benar. Okey, itu saja yang nak dibincangkan pada topik yang pertama. Seterusnya kita masuk kepada topik yang kedua. Topik yang kedua di sini baru kita akan baca satu persatu perenggannya dan saya akan syarahkannya. Baik, topik kita yang kedua sebagai topik untuk hamba yang nak menuju kepada Allah. Bila kita kata kita nak menuju kepada Allah, bermakna kita nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hidup ni bila nak cari redha Allah, dia mesti ada step by step. Dia tak boleh terus kita jalan nak menuju redha Allah. Baik, jadi pertama di sini dia kata tadi cita-cita kan, semangatnya mesti tinggi, niatnya mesti betul. Seterusnya, yang kedua topik di sini dia masuk ialah berkenaan dengan zikir yang paling utama. Jadi kalau kita nak berzikir kepada Allah, bagaimana? Maka di sini dijelaskan kepada kita dua keadaan yang perlu kita miliki sebagai seorang muslimah ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya. Perenggan kita yang pertama pada topik zikir yang utama, dijelaskan kepada kita bahawa di antara orang-orang yang giat berzikir, terdapat orang yang memulai amal soleh ini dengan zikir lisan. Walaupun hatinya masih lalai. Manusia pertama, pada kategori yang pertama, bila dia berzikir, dia zikir dengan lisan tetapi hatinya lalai. Lidahnya bergerak tetapi hatinya tidak bergerak berzikir. Ini kategori yang pertama, orang yang begini. Dia kata gitu meskipun begitu, dia terus berzikir dengan cara yang demikian. Tetapi walaupun dia tahu hati dia ni tak bergerak sebagaimana lisan dia berzikir, tetapi dia tetap teruskan zikirnya. Sehingga Imam Ibn Qayyim kata apa? Hatinya menjadi sedar, lalu hati dan lisan pun mulai sama-sama berzikir. Jadi orang yang pertama ini, dia tak kata, alah kalau aku zikir ni kan, kalau hati tak zikir, buat apa nak zikir, dah tak payah zikir lah, tinggalkan. Dia tak begitu. Tetapi dia terus berzikir. Teruskan berzikir. Sehingga hatinya dapat merasai zikir yang dia ucapkan, akhirnya zikir dan lisan dan zikir hati jalan seiringan. Ini kategori yang pertama. Okay, so kita nampak begini ya. Teorinya macam ini. Zikir ia melibatkan lisan kita dan hati. Okey, lisan plus hati. Jadi ada orang, Imam Ibn Qayyim kata apa? Pada kategori yang pertama, bagaimana? Iaitu dia ni hati dia belum lagi nak berzikir. Hati dia masih lalai lagi. Tetapi dia memulai zikir itu dengan lisannya, dengan lidah dia. Dia terus berzikir, contoh kita subhanallah, subhanallah. Ada orang hatinya tak menyebutkan subhanallah, hanya sekadar pada lisannya. Jadi sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah sehingga hati dia connect. Maknanya hatinya ada, kita panggil sebagai wifi dia baru nak connect kan. Kadang-kadang masuk password tak masuk-masuk lagi. Kenapa lah pusing, password tak kena. Tapi akhirnya dia ada connection di situ. Lisan dan hati terus bersambung. Walaupun pada asalnya lisan sahaja, hati tidak, tapi akhirnya kedua-dua ini bersambung, maka ini kita kata zikir yang betul. Okey? Baik. Seterusnya kita ada yang kedua. Yang kedua di sini jelaskan kepada kita pada perenggan yang berikutnya, sebahagian mereka tidak sependapat dengan cara tersebut. Jadi ada orang dia tak agree, maknanya dia tak suka dengan cara yang pertama ini. Yang mana kita mulakan dengan lisan, kita tunggu dulu walaupun hati kita belum lagi sedar untuk berzikir kan,
hatinya masih lagi lalai, hatinya masih lagi fikir rasa itu, rasa ini, rasa nak makan, rasa nak makan, rasa geram, rasa benci sebagainya. Dia tak ada lagi zikir tu. Perasaan dia belum lagi ada connection dengan lidah. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahawa cara pertama ni tak berapa dia setuju. Jadi sebab itu pada kategori yang kedua ini, dia memulai zikir dengan hati. Bukan dengan lidahnya. Dia mulakan dengan hatinya. Bagaimana? Dia terangkan begini ya. Sehingga seorang darinya tidak memulai zikir dalam keadaan hatinya yang masih lalai. Jadi kalau orang yang dia tak setuju dengan cara yang pertama ini, maka dia tidak memulakan zikirnya dengan cara tersebut. Kerana bagi dia kalau saya nak berzikir, hati saya mesti ada connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hati saya mesti ada kesedaran bahawa aku sedang berzikir, aku nak zikir, aku sedang nak menuju kepada redha Allah. Dia ingin hatinya connect dulu. Sebab itu dia gunakan kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua begini. Dia berupaya menenangkan diri terlebih dahulu hingga hatinya menjadi fokus. Jadi hati ni dia tenangkan dulu. Kalau hati dia masih lagi ingat, mungkin nanti kan fikir nak masak, nak beli ikan, beli ikan siakap, lepas tu masak ikan tiga rasa lah. Kan hati ni macam kan. Lepas tu nak beli ni apa nanti kuah dia nak buat macam mana. Maknanya hati kita masih lagi menerawang. Okey? Tapi orang ini bila dia nak berzikir, dia akan keluarkan hal-hal yang selain itu terlebih dahulu. Dia tenangkan diri dia, aku kena relax, aku kena fokus, aku nak berzikir sekarang ini. Jadi aku nak fikir, aku nak pusat ataupun aku nak arahkan hati aku ini hanya untuk zikir. Benda-benda lain tak nak fikir dah. Dia tenangkan diri dia terlebih dahulu. Hatinya dia fokuskan terlebih dahulu. Baru kemudian dia mulakan Subhanallah. 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 Hati dia ada connection dengan Allah. Bila hati kita ada connection dengan Allah, lisan yang mengucapkan zikir itu, dia akan jadi lebih nikmat bila ia mengucapkan zikir tersebut. Jadi orang yang dia mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan hatinya, dengan lisannya, yang dia betul-betul arahkan kepada Allah, baru dia rasa Masya Allah, nikmatnya tidak terhingga. Kerana connection itu ada. Sebab itu ada orang, dia bila nak berzikir, dia gunakan kaedah yang kedua ini. Hatinya terlebih dahulu diletakkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah dia akan mulakan dengan lisannya. Jadi ini yang disebut oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kan dia kata setelah itu barulah dia mulai berzikir dengan hatinya. Nampak ya? Barulah dia mulai berzikir dengan hatinya, dengan jiwanya. Jika hatinya telah telah terkonsentrasi penuh atau dapat fokus, dia pun mengikut sertakan lisan hingga akhirnya hati dan lisan orang ini berzikir bersama-sama. Jadi nampak macam ini. Yang kedua, dia mulakan dengan hatinya. Lisan belum lagi ya. Lisannya belum lagi. Tapi kemudian akhirnya bila hati itu dah mula rasa fokusnya kepada Allah, niatnya kepada Allah, barulah lisannya mula melantunkan zikir-zikir yang sudah dirasai dalam hatinya. Bila bergabung dua kaedah ini, hati dan lisan, kini datang kemudiannya, saya letak tanda betul ini kemudian, datang kemudian, bukan awalnya. Bila dia datang kemudian, maka ada connection antara hati dan lisan, barulah dia dapat berzikir dengan fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita boleh pilih
kita nak guna cara yang mana satu? Ada orang dia lebih selesa untuk menggunakan cara yang pertama. Kerana bagi dia kalau nak tunggu hati ni mungkin tak sampai-sampailah. Dia macam gitu kan. Ada orang nak tunggu hati ni fokus bila nak kan. Takkanlah sampai malam nak tunggu fokus kan. Kalau tunggu macam itu mungkin dia tak terasa. Sebab tu dia mula dengan lisannya. Ada orang dia akan mula dengan lisan terlebih dahulu baru hatinya dapat rasa. Tapi ada orang tidak. Ada orang dia perlu fokus pada hatinya barulah lisannya dapat melantunkan zikir tersebut. Jadi kita lihat kepada keadaan masing-masing. Yang penting buat. Zikir. Yang penting berzikir kepada Allah. Jangan tak buat langsung. So kalau kita tak dapat yang kedua, kita ambil yang pertama. Kalau tak dapat yang pertama, kita ambil yang kedua. Maka ini cara zikir yang diajar oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah sebagai satu keadaan agar kita dapat menghubungkan lisan dan lidah secara bersamaan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak boleh hati dulu, kita mula dengan lisan kita terlebih dahulu. Ini kaedah yang pertama. Mula dengan lisan terlebih dahulu, kemudian barulah hatinya terhubung. Kalau ada orang dia bagi saya yang kedua ni kuat hatinya kuat, hatinya mantap. Sebab kita ni nak ada hati yang fokus agak sukar. Dia sekejap je sahaja. Macam mula-mula duduk ni masa awal saya mukadimah bismillahirrahmanirrahim fokus. Kan? Bila dah lama-lama dia pergi mana dah? Hati dah mula melayang-layang kan. Ni apa dia cakap ni zikir satu, zikir dua ni. Ya Allah dah sudahlah. Tak faham aku. Dia jadi macam gitu kan. Hati dah mula menyerawang. Dah mula pergi sana pergi sini kan. Kanan, kiri dan sebagainya. Tapi yang penting di sinilah. Macam saya kata jangan tak buat langsung. Jangan kita kata, alah kalau ikut kuliah Ustazah Sakinah sekejap je fokus. Lepas tak fokus tak payah datang lagi bagus. Bukan gitu keadaannya. Mungkin ada orang yang kawan-kawan kita yang sedang ikuti kuliah di rumah kan. Ramai orang kata pada saya, Ustazah kita kan kalau ikut kuliah dekat rumah kan, you fokus hilang tau. Nanti fikir dapur kan. Ada orang sambil potong bawang. Ketang. Tengok Ustazah Sakinah apa dia cakap ni. Kena tangan dia dah jadi macam Zulaikha. Ada orang sambil dengan anak-anak kan dekat rumah kan. Cakap budak dah terjerit, terpekau semua kan. Ya Allah macam mana nak fokus? Dia tak boleh nak fokus. Tapi itu tak bermakna kita kata kita kena tinggalkan kuliah. Betul tak? Kita tetap on kan kuliah tu kan. Tak apalah, tak dengar sangat pun tak apalah. Yang penting kita on kuliah tu. Ustazah Sakinah cakap apa pun dia tak ingat dah. Tak apa. Ada keberkatannya dalam majlis ilmu ni. Sebab itu gini kita lihat. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal pada ayat yang kedua. Saya datangkan surah Al-Anfal ayat yang kedua untuk menguatkan perbincangan kita pada kitab ini ya. Allah membezakan hati orang munafik dan hati orang mukmin. Hati orang munafik ini kalau kita rujuk dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir, Imam Ibn Kathir dia membawakan riwayat daripada Talha. Dia jelaskan bahawa orang munafik ni kalau dia beramal soleh, dia tidak beramal soleh dengan hatinya. Orang munafik bila dia beramal soleh, dia hanya luaran sahaja. Sebab itu kita sebagai orang mukmin yang beriman kepada Allah, kita beramal soleh ini luaran dan dalaman. Hati kita dia turut serta dalam keadaan kita nak beramal soleh kepada Allah. Beza dengan orang munafik. Orang munafik dia cuma luarannya sahaja. Kan? Solat tetapi hatinya tidak. Dia nampak orang berzikir, dia duduk sama-sama dengan orang berzikir tapi hatinya tidak. Dia baca Quran tapi hatinya tidak. Sehingga amalannya bagaimana? Kalau tak ada orang nampak dia akan tinggalkan amal soleh. Buat apa nak amal soleh bukannya orang nampak pun. Ini cara orang munafik beramal. Sebab itu dalam surah Al-Anfal Allah bezakan. Orang munafik dan orang mukmin cara mereka beramal soleh tak sama. Allah kata apa dalam surah Al-Anfal pada ayat yang kedua? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin, mereka yang beriman kepada Allah, bila disebutkan nama Allah, bergetarlah
jiwa mereka. Ini tanda orang yang beriman. Beza dengan orang munafik. Orang munafik, kita sebut nama Allah, kita ajak dia berzikir, dia dengar sahaja. Okay, dia zikir-zikir gitu sahaja. Kita ajak dia baca Al-Quran, baca Quran. Tetapi hati dia tidak terkait sama dengan apa yang dia buat pada luaran. Namun Allah kata dalam surah Al-Anfal pada ayat yang kedua itu, orang yang beriman berbeza. Orang yang beriman bila disebutkan nama Allah, kita nampak hati dia bergetar. Ada connection, maknanya kat situ kan, ada hubungannya. Pada sebutan lidah, dia dengar, dia buat, hatinya turut sama merasai apa yang dia lakukan. Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika dia mensyarahkan pada lafaz wajilat qulubuhum, dia sebutkan begini kepada kita, ini adalah sifat orang yang beriman yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang boleh mengaku diri mereka beriman kepada Allah, kan? Secara lisan, ramai orang boleh kata, oh, aku beriman kepada Allah. Marah kita kalau kita ada orang kata kita tak beriman kepada Allah. Untuk menunjukkan bahawa kita mengaku diri kita beriman. Tetapi keimanan ini dia ada nilai. Okay? Dia ada ciri yang sebenarnya. Maka Imam Ibn Kathir rahimahullah dia kata gini, bergetarnya jiwa orang yang bila dia menyebut nama Allah ataupun disebutkan nama Allah kepada dia adalah bukti keimanan yang tulen, keimanan yang asli yang ada dalam hatinya. Maka dia kata gini, orang yang begini pertama secara automatik dia akan takut kepada Allah. Okey? Dia akan takut kepada Allah. Kita lihat gini, wajilat qulubuhum, berkaitan dengan hati ya. Orang mukmin, saya sedang bincangkan surah apa? An-Anfal ayat 2. Okey. Wajilat qulubuhum. Okey, hatinya bergetar. 1. Imam Ibn Katsir kata apa tadi? Bukti keimanan yang sebenar. Bila ini ada, maka pertama, saya letak A. Dia akan jadi orang yang takut kepada Allah. Bila seorang hamba itu, dia dah ada rasa takutnya kepada Allah, dia akan jadi orang yang tinggalkan larangan Allah. Seterusnya dia akan melaksanakan perintah Allah. Maknanya getaran yang ada pada hati orang yang beriman ini bukan getaran bagaimana kita nampak orang yang kita sayang. Dia bukan begitu. Okey? Getaran itu bila berzikir, mengingati Allah dengan getaran yang menjadikan kita hamba Allah yang takut kepada Allah. Seterusnya, ketakutan itu akan menyebabkan kita tinggalkan segala larangan Allah. Allah larang kita mengumpat, kita tinggalkan. Allah larang kita dengki sama kita, kita tinggalkan.
Allah larang kita ini jadi orang yang menyia-nyiakan kedua ibu bapa kita, kita tinggalkan. Semua larangan Allah kita tinggalkan. Akhirnya bila seseorang itu dia meninggalkan segala larangan Allah, apa yang terjadi pada diri dia? Dia melaksanakan perintah Allah. Cantiknya keadaan diri orang yang beriman kepada Allah. Takut kepada Allah, akhirnya dia tinggalkan larangan Allah sehingga dia melaksanakan segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada diri dia. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan wajilat qulubuhum. Bukan hanya sekadar bergetar, tetapi getaran itu menjadikan dirinya seorang muslimah yang benar-benar beriman kepada Allah. Akhirnya cantiklah kepribadiannya sebagai orang yang beriman. Okey, baik. Kita ada yang kedua ya di situ tadi. Pada surah Al-Anfal, pada ayat yang kedua itu, tadi saya baca innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini ciri yang kedua pada orang yang beriman untuk membezakan sama ada dia mukmin ataupun dia munafik. Jadi yang kedua ini bila dibacakan kepadanya dengan ayat Al-Quran, iaitu ayat-ayat Allah, dia akan jadi orang yang mana bertambah-tambah keimanannya. Jangan lupa keimanan ini berkaitan dengan hati kita. Okey? Iman letaknya dalam hati ini. Kedudukan dia. Jadi kita ni jadi orang yang memiliki keimanan yang bertambah-tambah. Kalau kita ni ada rasa yang sedemikian, bermakna cantiklah keimanan yang tertancap dalam hati seseorang. Jika kalau dengar ayat Al-Quran biasa-biasa sahaja, macam tak ada apa-apa pun macam tu kan. Dengar baca Quran, okey lah, sedap lah dia baca. Tapi dia tak meresap dalam hati dia kan. Dia tak jadi orang yang makin takut kepada Allah. Dia tak menjadikan diri orang yang makin nak buat baik. Tak jadikan diri orang yang nak meninggalkan perkara-perkara yang jahat. Malah makin buat jahat. Ada ke orang baca Quran makin buat jahat? Tak tahu Ada jumpa? Kita kata, dia ni baca Quran ni tapi makin jahat mulut dia, ya Allah macam longkang. Tapi baca Quran lah kita kata. Tapi baca Quran tau kau, ya Allah ya Tuhanku, mulut tak kerti jaga. Tak faham aku baca Quran tu baca apa. Kenapa jadi macam itu? Hatinya tadi kan. Orang yang kalau betul-betul dia baca Quran dengan menghayati, dengan mentadabbur setiap ayat itu kan, hatinya akan baik tu. Tidak ada orang yang baca Quran dia akan jadi jahat. Tak ada. Dia akan jadi baik. Sebab apa? Dekatnya dengan kalamullah. Sentiasa hari-hari baca Quran ni, dia akan buat jiwa kita jadi lembut. Jiwa kita jadi baik, jiwa kita sentiasa nak buat baik, dia begitu. Tapi kalaulah setiap hari baca Quran tapi makin dahsyat perangai dia tu kan, ada something wrong lah tu. Koreksi balik. Orang yang kedua ni, Allah kata, zadat imana. Okay, bertambah keimanan tu. Dia akan bawa kita kepada ciri yang ketiga dalam surah Al-Anfal. Okey, Kak Ina buka Al-Quran tu. Apa seterusnya ayat tu sebut? Alah, suara. Apa dia? Yang ini sebab yang ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita akan jadi orang yang tawakal kepada Allah. Okey. Yang pertama, orang mukmin zikirnya akan menyebabkan jiwanya bergetar. Kemudian bila dia baca Al-Quran bertambah keimanan, getaran kerana takutkan Allah,
dan juga bertambahnya keimanan itu akan menjadikan dirinya yang ketiga, orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi ini 3 ciri orang mukmin yang sebenar. Okey, orang mukmin yang sebenar sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Okey, baik. Seterusnya ya, kita balik kepada kitab kita di sini. Ringkasnya dia kata, zikir pertama yang mana? Lisannya dulu, baru kemudian hati. Okey, itu maksud zikir yang pertama. Adalah bentuk zikir lisan yang kemudian merambat ke hati. Sedangkan zikir yang kedua, okey, masuk pada yang kedua di situ, zikir yang kedua adalah bentuk zikir hati yang kemudian merambat ke lisan. Merambat guna ayat tu. Merambat. Maknanya yang berhubung pada lisan kita. Bukan zikir dengan hati yang kosong. Maknanya kedua-dua cara ini tetap menghubungkan hati kita dengan Allah. Kedua-dua cara itu tidak membiarkan hati kita kosong daripada mengingati Allah. Maknanya hatinya tidak lalai ketika berzikir itu tadi. Baik, pada bentuk yang kedua, pelakunya menenangkan hati. Bentuk kedua yang kedua dekat situ saya letakkan di situ. Pada bentuk yang kedua, pelakunya menenangkan hati terlebih dahulu hingga dia dapat merasakan munculnya ucapan zikir di hati. Setelah merasakan yang demikian, hatinya pun akan mulai berzikir. Lantas zikir hati itu sedikit demi sedikit merambat ke zikir lisan hingga kemudian orang tersebut tenggelam dalam larutan zikir yang dilantunkannya itu. Hingga akhirnya dia merasakan seluruh jiwa dan raganya ikut berzikir. Sebab itu dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat. Dalam ayat ini surah Al-Ahzab ayat 35. Okey, surah Al-Ahzab ayat 35. Dalam surah ini pada ayat ini Allah sebutkan tentang amal soleh. Antara amal soleh itu wadh-dhakirinallaha katsira. Orang lelaki yang banyak berzikir kepada Allah, wadh-dhakirat, dan wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi orang yang banyak berzikir tidak kira sama ada lelaki ataupun perempuan, Allah masukkan namanya dalam Al-Quran tu tadi. Disebut sebagai dhakirin, dhakirat. Lelaki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir. Untuk mereka ini, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ini kita panggil sebagai keutamaan orang yang banyak berzikir, iaitu Allah siap sediakan untuk mereka dengan maghfirah. Allah berikan kepada mereka dengan keampunan wa ajran azima, dan juga pahala yang berlipat ganda. Hanya pada zikir sahaja. Ini belum masuk pada amalan-amalan lain kan? Kita janganlah kita dengar gini, oh kalau gitu saya nak zikir je lah, tak payah solat. Bukan gitu. Itu dah lain cerita dah ya. Maknanya bila kita tahu zikir ini memiliki ganjaran pahala yang banyak, berlipat ganda, Allah berikan kepada kita dengan keampunan, kita usaha agar ia menjadi antara amalan kita. Tanpa kita meninggalkan amalan-amalan yang lain. Kan solat sunat kita, qiyamul lail, baca Al-Quran, duduk dalam kuliah ini juga ya. Ini juga amal soleh tau. Jangan rasa duduk-duduk dan belajar je lah tu balik kan, tu pergi OTH beli kuih. Lepas tu makan dengan member, duduk-duduk kat coffee bean apa. Bukan gitu. Tetapi yang kita nampak di sini, apa yang kita buat ini adalah amal soleh yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan ganjaran pahala. Dan kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, orang yang beriman Allah seru dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-41 dan 42. Tadi ayat 35 ya, jangan tertukar.
Al-Ahzab ayat 35, ada dua tadi ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Pertama apa? Ampunan. Kedua, pahala yang berlipat ganda. Okey, seterusnya surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 42. Surah Al-Ahzab pada ayat 41 hingga 42, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala seru khusus pada orang yang beriman. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Dzikran katsira. Okey, Allah kata gitu. Allah perintahkan, ini maknanya perintah ya. Allah suruh kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Zikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada dia pada waktu pagi dan petang. Ada dua di situ, zikir dan tasbih. Kedua-dua ini adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah dan juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah situasi pernah ada seorang lelaki ni, dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua perkara. Okay, ada dua lelaki, ja'a a'rabiyani. Datang dua orang lelaki yang merupakan di kalangan Arab Badui ni. Mereka datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada dua lelaki ini dia tanya dengan soalan yang pertama. Soalannya begini, ya Rasulullah, ayyun nas khair? Wahai Rasulullah, manusia yang mana satukah yang kita kata dia orang yang baik? Ini soalan pertama. Ingat ya, ada dua lelaki datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki yang pertama dia tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata kepada lelaki ini, man tala umruhu wa hasuna amalu. Siapa yang panjang usianya dan baik amalannya. Okey, siapa panjang usia di sini angkat tangan? Mak Isa. Alhamdulillah, semua panjang usia kan dekat sini, masya-Allah. Kalau tak ada kat sini kan? Salah faham tu soalan saya. Semua panjang usia kat sini daripada hujung ke hujung sampailah ke atas, sampai ke hujung belakang sana kan? Semuanya panjang usia, alhamdulillah. Jadi ini manusia yang baik Nabi kata. Okey, yang kedua tadi Nabi sebut apa? Wa hasuna amalu. Baik amalannya. Bermakna kita kata gini, panjang usia bukan hanya setakat panjang usianya sahaja, tapi panjang usia mesti beramal soleh. Kan? Kita alhamdulillah umur kita ya Allah, umur kita 71. Itu mak kita lah. Mak kita kat rumah. Mak Isa sama ya? Sama, sebaya dengan mak saya. Umur kita 71. Tetapi 71 adakah setakat besar nombornya sahaja? Itu kalau letak ke atas sikit, besarnya mak nombornya. Macam gitu kan. Besarnya nombor 71 ya. Besar, adakah ia semata-mata besar bilangannya? Bukan begitu. Tetapi hasuna amalu. Dia mesti orang yang baik juga amalannya. Barulah kita kata baik. Okay? Baiklah dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kedua-dua lelaki ini kan, dia dengar jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tadi. Lelaki yang satu lagi dia kata gini dengan Nabi. Okay? Dia kata gini. Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ni tahu banyak tentang syariat Islam ni. Tahu banyak maksudnya dah tahu dah hukum solat,
dah tahu dah tentang hukum bayar zakat, pergi haji, pergi umrah. Banyaklah semua hukum halal haram ni saya dah tahu dah. Dia kata kepada Nabi. Jadi dia kata, famurni, maka engkau perintahkanlah kepada aku bi amrin atathabbatu bihi, dengan satu amalan, dengan satu perbuatan yang aku akan tetap dengannya. Maknanya aku akan istiqamah untuk melaksanakan amalan itu. Bila Nabi SAW mendengar soalan yang diajukan oleh lelaki yang kedua ini, Nabi SAW berikan jawapan yang simple kepada dia. Nabi kata gini, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah azza wa jal. Senang saja. Kalau semua perkara dah engkau tahu, basahkan lidahmu dengan zikrullah. Dan saya yakin dekat sini semua orang tahu solat tu wajib. Kan? Dekat sini semua tahu, mesti buat baik. Mesti jadi muslimah yang baik. Tak boleh dengki. Tak boleh jadi orang yang jahat. Jangan pijak sembarang-sembarang kaki orang je. Okay. Kalau pergi umrah jangan tolak-tolak orang sembarang-sembarang. Kan macam tu. Semua orang tahu. Kita ni, bagi saya, sama ada kita beramal ataupun tak beramal kan, kita semua tahu dosa pahala halal haram. Kita buat ataupun tak buat itu je. Kan itu je. Kita buat ataupun tak buat je. Tapi kita tahu tentang hukum. Ini dosa, ini haram. Sampaikan kalau kita cakap dengan kawan kita, kau tak payah cakap lah, aku tahulah semua benda macam gini. Alamak nak lecture-lecture pula. Kawan kita bingit kan? Sebab apa? Dia tahu. Cuma dia tak nak buat. Tapi sekarang ini dalam keadaan kita dah tahu segala-galanya. Dan alhamdulillah bagi saya kita buat semua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Sebagaimana persoalan lelaki itu tadi, wahai Rasulullah, kau tunjukkan kepada aku dengan satu amalan yang mana aku akan tetap melaksanakannya di samping dengan amalan-amalan lain yang telah aku lakukan. Nabi kata apa? Basahkan lidahmu dengan zikrullah. Zikir kepada Allah itu adalah amalan yang kita akan pegang sampai kita mati. Maknanya, bila lidah itu basah dengan zikrullah, kalau ia kering, apa jadi? Kering tu maknanya apa? Tak zikir langsung kepada Allah. Itu yang buat dia jadi kering. Kenapa kita kata tekak kita kering? Sebab kita tak minum air. Betul tak? Kita minum air, kita basahkan tekak kita. Kemudian dia kering lagi, kita basahkan lagi. Mati tak? Tak mati. Bayangkan hati kita. Bayangkan lidah yang tak berzikir kepada Allah. Kita tak kata kita 24 hours kita berzikir kepada Allah kan? Betul tak? Zikir ni dia kadang-kadang kita rasa kita nak buat, kita buat. Dia macam itulah kan? Yang penting dia mesti istiqamah. Okey, saya kata gini. Pagi tadi mungkin kita dah zikir lepas subuh tu kan? Zikir pagi kan? Okey. Masa kita nak jalan pergi kuliah, zikir ke tidak? Zikir, Masya Allah. Zikir. Zikirnya macam mana? Nak pergi kuliah. Cepat bas. Cepat bas. Zikir. Ya Allah, lambat ni nanti Sakinah sampai dulu kan malunya. Allah, hai sampai nanti nampak kita. Zikir gitu ke? Kalau kita berzikir, alhamdulillah. Okay, dulu saya selalu mengajar. Masa dulu saya di Masjid Kampung Siglap, saya ada student yang menghafal Al-Quran. Saya kata dengan mereka, hafal Quran ni kalau kita nak ulang balik hafalan itu, dia tak semestinya kita kena duduk ngotot. Dah guna bahasa tu kan. Kita duduk ngotot baca, bukan gitu. Tapi dalam perjalanan nak pergi sekolah, boleh ulang balik hafazan tu kan dalam bas. Ulang balik, kalau semalam kita hafal surah Yasin, dalam bas, dalam hati boleh ulang balik apa? Yasin wal Quranil Hakim. Daripada kita duduk sibuk tengok handphone kan. Dia buat apa hari ni? Daripada kita sibuk stalk orang kan, lebih baik kita mengulang hafazan kita. Itu antara cara, sama juga dengan zikir. Kita tunggu Grab, kita dalam Grab ataupun kita dalam bas, kita dekat stesen bas, kita berjalan nak menuju ke stesen bas, kita boleh amalkan zikir yang biasa kita zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sepanjang jalan.
Itu lebih baik bukan? Hatinya hidup kan? Maknanya bila hati kita kering, kita basahkan kembali dengan zikrullah. Lidah kita kering, kita basahkan lagi dengan zikrullah. Lidah kering memang kena minum air ya. Jangan jangan tiba-tiba lidah kering tak apa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makin kering kak. Lidah kakak, okey. Macam gitu kan. Dia kena minum air jugalah. Maksudnya dengan zikir, kita fokus pada zikir ya, perbincangan kita. Bila kita dah ada masa yang ada gap masa tu kan, kita kembali berzikir kepada Allah supaya jiwa kita hidup. Orang yang tak berzikir diumpamakan seperti, hatinya seperti orang yang hidup tetapi mati. Ini kata Nabi bukan kata saya. Terbang. Nak ambil ke tak? Biarkan. Ada tulis apa-apa tak? Tak ada. Kakak ambilkan. Okey. Jadi orang yang dia tak berzikir kepada Allah, Nabi kata apa? Dia seperti orang yang hidup tetapi dia mati. Macam mana tu? Mayat hidup, pernah jumpa? Mayat hidup pernah jumpa? Cik Ana pernah jumpa? Cik Ana kata mayat hidup, mana nak jumpa mayat hidup tu ke? Cerita hantu adalah Sasa, kan? Mayat hidup macam tu kan? Dia sebenarnya hidup tetapi mati. Macam tak ada apa-apa pada diri dia. Tak ada manfaat pada jiwa dia. Tak, jiwa jadi keras, nampak gitu kan? Orang yang mati hati, keras hati kan? Jiwanya keras, kita nasihatkan apa-apa tak nak dengar, kita cakap itu gini lawan, kata dia je lah, ya Allah. Sampai kita pula yang berzikir. Kalau jumpa dengan orang ni, Astaghfirullahalazim. Makan zikir tu kan, Subhanallah. Marah anak, Astaghfirullahalazim. Ya Allah, Subhanallah. Panjang zikirnya. Kalau tak marah anak, zikirnya pendek ya, Subhanallah. Marah anak, Subhanallah. Anak siapa ni? Anak kita. Macam gitu kan. Marah cucu pun sama juga. Ya Allah, budak ni. Kita sebut nama Allah. Alhamdulillah lah kan. Bagi saya itu terbaik. Daripada kita maki hamun anak kita. Betul tak? Ya, ada ibu saya tak nafikan ya. Kalau dia marah anak, kita yang dengar ni, kita yang beristighfar kepada Allah. Kan? Dia marah anaknya, maki hamun. Kadang-kadang kita naik bas, kalau ada mak marah anak maki hamun, kita rasa macam nak bangun. Nak bangun nak cakap, Astaghfirullahalazim. Nak bangun nak tepuk dia. Bahkan kak, Astaghfirullahalazim kak. Tiba-tiba kita pula kena maki lah. Lebih baik tak payah. So kita mendiam je. Kita istighfar sendirilah ya. Namun kita nampak di sini, dalam apa jua keadaan, zikir kepada Allah itu amat penting. Orang yang berzikir kepada Allah kan, bila dia dengar nama Allah, dia sebut nama Allah tu, kalau dia nak buat jahat, dia tak jadi tau. Sebab apa? Ada nama Allah. Tapi jangan pula dah buat jahat, Alhamdulillah. Macam cerita saya tengok pukul 7. Apa sahaja. Masa tengah tak solat lah, boleh lah tengok TV pukul 7 tu. Tengok, apa sahaja makcik ni. Dah buat jahat kau. Nanti kita buat gini. Alhamdulillah dia ceraikan bini dia. Apa sahaja. Itu ucapan zikir yang silap. Pada keadaan yang silap. Jadi kita nampak, kita buat dosa ni, jangan pula kita ikuti ia dengan zikir. Zikir tu maksudnya zikir yang bukan menginsafkan tu. Zikir yang dia bersyukur kita buat perkara jahat. Itu salah. Itu situasi yang salah. Biasa kalau kita zikir, kita ingat Allah, kita insaf. Itu betul. Kita dah buat satu dosa, kita Astaghfirullahalazim, aku berdosa. Itu betul. Tapi kalau Astaghfirullahalazim dan ngumpat-ngumpat orang, ya Astaghfirullahalazim, dosa ya kita. Astaghfirullahalazim. Itu suka. Itu suka namanya. Dan ngumpat-ngumpat orang, Astaghfirullahalazim, suka. Dengan ketawa-ketawa, bertepuk tampar dengan orang sebab itu suka. Astaghfirullahalazimnya tak guna bagi saya. Tapi bagusnya ingat Allah itu je lah. Cuma pada keadaan yang salah. Astaghfirullahalazimnya itu tidak pada tempat yang betul. Dan Nabi SAW tidak mengajarkan kita pada situasi yang begitu. Nabi SAW, kita lihat gini. Seorang sahabiat bernama Yusairah. Hadis ni riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Dia ceritakan Nabi mengajar para wanita berzikir. Yusairah ini di kalangan seorang wanita al-muhajirat. Al-muhajirat maknanya wanita yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah.
Jadi dia yang meriwayatkan hadis ini, dia cerita, Yusairah ni kata, Nabi SAW ketika Nabi jumpa kami, Nabi SAW kata apa? Alaikunna bitasbih wat tahlil wat taqdis. Nabi ajar. Hendaklah kalian kaum wanita melazimi dengan tasbih, dengan tahlil dan juga taqdis. Ada tiga zikir di situ yang Nabi SAW ajarkan kepada kaum wanita pada waktu itu. Nak tulis mana? Boleh padam yang ini? Boleh ya? Saya padam ya. 1, 2 ni. Nabi ingatkan kepada kaum wanita, alaikunna bitasbih, hendaklah kalian orang perempuan bitasbih, melazimi tasbih. Okey, 1. Tasbih apa? Tudung saya melayang tak? Tasbih subhanallah. Kemudian Nabi kata, wat tahlil. Tahlil apa? La ilaha illallah. Kemudian ketiga, taqdis. Taqdis apa? Subhanal malikil quddus. Ni biasa lepas witir ya baca. Betul tak? Dia tak ingat dah baca apa lepas witir. Dah tak terawih dah Ustazah, dah tak ingat dah lepas witir baca apa. Macam tu kan. Subuhum kudus. Ni semua termasuk takdis Itu pun boleh juga. Okay, subuhum kudus. Hadis apa ni tadi sebut? Riwayat At-Tirmizi, sanadnya Hasan. Jadi Nabi SAW mengingatkan kepada kaum wanita, alaikunna bitasbih wat tahlil wat taqdis. Hendaklah kalian melazimi tasbih, tahlil dan taqdis. Wa'qidna bil anamil, dan hendaklah kalian kira tasbih itu dengan jari jemari kalian. Fa innahunna mas'ulat mustantaqatun. Nabi kata jari jemari ini dia akan dipertanggungjawabkan. Maksudnya jari jemari ini akan ditanya masa dekat dunia buat apa. Okay, jadi kita nak bila di akhirat Allah tanya jari jemari ni masa dekat dunia buat apa? Jari ni akan berbicara. Nabi kata mustantaqat. Jari jemari kita akan berbicara untuk kita. Di akhirat kita ni sil yang berbicara mata kita, kulit kita. Dalam Al-Quran kata sampaikan kulit juga akan berbicara untuk kita. Maknanya dia tak ada chance untuk berbohong. Jangan kata tak adalah, salah lah ya Allah. Tak ada, saya tak buat macam itu. Tak ada. Lidah ni dia tak berbicara. Tapi yang berbicara kulit kita. Okay. Pandangan mata ni akan berbicara kepada Allah. Bagaimana, jangan tanya saya lah bagaimana. Itu semua atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada hadis ini Nabi kata apa? Kalian kira zikir kalian menggunakan jari jemari kalian. Kerana apa? Jari jemari ini dia akan menjadi saksi di atas amal perbuatan kalian. Yang mana Allah akan tanya, mas'ulat, mustantaqat, dia akan berbicara. Jadi kalau kita gunakan jari jemari kita ni untuk bertasbih kepada Allah, di akhirat kelak Allah tanya, jari jemari Sakinah buat apa masa dekat akhirat kan? Dia jawab, oh zikir Allah kepada Allah, Alhamdulillah.
selamat kita. Next. Macam tu kan. Selamat, macam tahu je. Next macam tu. Maknanya kita dah standby. Kita dah bersedia. Saya nak buat apa dengan jari jemari saya? Kalau dia berbicara di hadapan Allah, saya nak dia berbicara tentang apa? Tentang zikir saya kepada Allah. Cantik. Nampak tak di situ? Dan Nabi SAW kata apa? Wala taghfulna, dan jangan kalian lalai. Bermakna zikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah dengan tasbih, dengan takdis, dengan tahlil itu tadi, supaya kalian tidak jadi wanita-wanita yang lalai. Fatansainar rahmah. Kerana kalau kalian jadi wanita-wanita yang lalai, kalian akan lupa dengan banyak rahmat Allah. Rahmat Allah ni banyak ya, yang Allah berikan kepada diri kita. Rahmat ini boleh juga kita masukkan dengan nikmat-nikmat Allah. Kasih sayang Allah kepada kita. Nikmat yang Allah curahkan kepada kita sebagai seorang hamba. Zikir itu sebagai cara untuk kita memanifestasikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita membuktikan kepada Allah, aku adalah hamba yang ingat tentang semua rahmat, nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebab itu kita basahkan lidah kita dengan zikrullah agar kita tidak lupa, agar kita tidak lalai, dan mudah-mudahan jari jemari ini ia menjadi saksi di atas zikir-zikir kita. Kan? Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jari jemari kita ni kan dengan line-line dekat sini kan, indah sekali tujuannya untuk zikir itu tadilah. Kalau kita nak zikir 33 kali, jari ni cukup dah. Yang jari kanan ni, bukan sini jangan guna kiri pula. Cuma kalau sini sakit bolehlah guna sini. Yang ini dia cukup. Kan? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ke saya punya kurang? Kalau kurang boleh naik balik lah. 1, 2, 3. Ada tertinggal tadi kan? Tengok jari masing-masing lah. Jangan tengok jari saya. Ciptaan Allah tu berbeza kot. Mungkin saya terlepas tadi, ada benda yang terlepas. Cuma nak katanya, jari jemari kita ini dia berfungsi untuk kita membiasakan zikir kita kepada Allah. 33 lah sebenarnya, saya terlepas tadi. 3/3. Okay, 3/3. Saya terlepas tadi, ada number saya terlepas. Ya. Pandai Fitri, Masya Allah. Saya terlepas tadi kan. Itu yang dia terjadi 30 je. Terpelik juga, jadi aku 30. Risau juga ni. Dah dalam public, jari je ada masalah. Jari saya okey, cuma salah kira jadi terlepas. Kita nak kata di sini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jari jemari ini memang cantik tujuannya kan? Berzikir kepada Allah. Jadi kita gunakan fungsi itu untuk memperbanyakkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kata, oh tak boleh lah Ustazah nak guna tasbih. Tak apalah, guna je lah. Kan nak buat macam mana? Dah cik lupa dah. Kalau guna tasbih, ingat pula nak balik macam mana kan? Kalau ni nak balik sini ke sini ke nak balik Ni sini. Entahlah, akhirnya payahlah, malas. Macam gitu. So kita tak nak begitu. Ikut kepada keadaan masing-masing. Tapi seafdalnya, yang paling utama, kita gunakan jari jemari kita. Paling utama, gunakan jari jemari kita. Sebab itu sunnahnya yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Okey, jika rasa tak mampu, jika rasa macam terlupa numbers dan sebagainya, tak apalah. Kalau rasa nak guna, sekarang macam-macam ada tasbih elektronik Saya tak pernah gunalah macam tu. Dia ada nombor dia kat situ kan. Okeylah, boleh je. Ikut kepada keselesaan masing-masing. Yang penting teruskan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita selesaikan perbincangan kitab kita di sini ya. Zikir yang utama disebutkan perenggan yang terakhir. Zikir yang utama dan yang paling bermanfaat adalah ketika ada keselarasan antara hati dan lisan di dalam melakukannya. Selain itu, zikir yang diucapkannya juga harus berupa zikir yang bersumber dari Nabi SAW. Okey, ini zikir yang utama ya. Zikir yang utama syaratnya yang pertama ialah ada keselarasan antara lisan dan hati.
Dua-duanya ada seiringan sebagaimana yang kita bincangkan satu dengan dua. Okey, yang kedua di sini yang perlu diberikan perhatian, zikir yang utama ialah zikir yang bersumber dari Nabi SAW. Zikir daripada Nabi SAW ada banyak, amalkan zikir-zikir Nabi SAW. Zikir pagi petang kita itu semua adalah daripada Nabi SAW. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was-sami'ul alim. Ini semua adalah zikir daripada Nabi SAW. Amalkan zikir-zikir Nabi itu menjadi keutamaan. Elakkan zikir-zikir yang kita create. Sorry ya, saya sebut gini ya, elakkan. Seboleh mana elakkan. Balik pada zikir sebab Nabi ajar kita dengan pelbagai macam zikir. Jadi bila kita nak beramal, kita amal dengan apa yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Kalau kita nampak ni mungkin bukan daripada Nabi, tak apalah, tinggalkan. Sebab kita ada banyak lagi zikir-zikir yang Nabi SAW dah ajarkan kepada kita yang seharusnya menjadi amalan yang kita hafal. Zikir-zikir Nabi banyak kita tak hafal. Kita sibuk nak hafal zikir orang lain. Saya nak ajar zikir sakinah boleh? Cik baca zikir sakinah ni, cik tenang je cik. Sebab nama saya Sakinah. Saya pun ajarlah zikir tu. Jangan ambil. Kalaupun saya yang ajar, jangan ambil. Okey? Sebab ini sesuatu perbuatan yang kita create. Tak boleh ya dalam agama. Yang cantiknya sekarang ialah apa sahaja zikir yang Nabi ajar. Contoh, Nabi ajar zikir kepada Juwairiyah, isteri Nabi SAW. Kita panggil ia sebagai tasbih Juwairiyah. Apa tasbihnya? Tak saya ingat? Liza, talian hayat. Macam mana? Subhanallah. Itu ya betul. Dia ingat ujungnya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Ingat tak zikir itu? Ini kita panggil sebagai tasbih Juwairiyah. Yang Nabi SAW ajarkan kepada dia. Cantik zikir itu kita boleh amal. Sebab apa? Kisah zikir ini bila Nabi SAW keluar daripada rumah Juwairiyah. Juwairiyah ni isteri Nabi SAW ya. Jadi Juwairiyah ni dia ada tempat solat dia sendirilah dekat dalam rumah. Dan dia lepas solat subuh, dia akan duduk di situ dan dia akan baca zikir. Dia buat solat sunat duha dia di tempat ini. Jadi setelah waktu duha tu, Nabi SAW kembali ke rumah. Dan dia masih lagi melihat Juwairiyah di tempat yang sama. Nabi tanya kepada Juwairiyah, wahai Juwairiyah, adakah engkau daripada aku keluar rumah tadi sampai waktu ini, kau masih lagi duduk dekat sini? Juwairiyah kata, ya wahai Rasulullah. Dan Nabi kata apa? Tidakkah engkau tahu, aku telah membaca 3 kali 4 kalimat. 3 kali 4 kalimat yang sebanding dengan amalan yang kau buat daripada aku keluar sampai aku balik tu tadi. Nabi pun kata kepada dia, ucapkanlah subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ini zikirnya. Baca 3 kali pada waktu pagi. Cantik jadi amalan kita. Kan? Kalau tak hafal, hafal yang ini. Lebih afdal, lebih utama, lebih baik. Kan? Daripada kita sibuk nak hafal zikir yang lain, hafal zikir yang simple ini. Yang tentu-tentu daripada Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada isterinya. Yang menjadi amalan umat Nabi SAW. Okey, saya ulang kembali, mungkin ada yang belum hafal, ada yang belum dapat mencatat. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Okey, hadisnya ada reference yang saya bawakan untuk hadis itu riwayat Imam Muslim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. 3 kali pada waktu pagi. Lepas solat subuh, senang cakap gitu. Okey, lepas solat subuh kita baca. Ini alhamdulillah di situ kan pahalanya sebanding dengan amalan yang banyak. Ucapannya mudah. Baik, seterusnya dia kata di sini.
Zikir yang bersumber dari Nabi SAW yang tidak kalah pentingnya pelakunya mengetahui semua makna dan maksud yang terkandung di dalam zikir yang diucapkannya. Okay, ini juga syarat yang penting. Jadi sekarang ni topik kita zikir yang paling utama. So, kita nak simpulkan. Zikir yang paling utama pertama ada keselarasan antara hati, lisan ataupun lisan dan hati pertama. Kedua, pastikan zikir itu sumbernya daripada Nabi SAW, daripada hadis-hadis yang sahih. Kita amalkan sepanjang hayat kita hingga ke akhir nafas kita. Yang ketiga, kita faham maksudnya, kita faham maknanya, kita tahu kenapa kita zikir pada sekian hari, pada waktu bila. Sebab kadang-kadang ada zikir yang Nabi SAW sebutkan baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Kita tahu hadisnya, bermakna kita tahu cara pengamalannya yang betul. Ada zikir yang Nabi ajar sebelum tidur contohnya. Kita tahu pengamalannya yang betul. Kita tahu maknanya. Ada zikir yang Nabi SAW ajarkan ketika mungkin kita duduk dekat luar dan sebagainya. Maknanya kita sekali lagi kita tahu cara nak mengamalkannya. Sebab apa? Kalau kita tak faham maksud zikir yang kita baca, kalaulah sampai kepada kita zikir-zikir yang salah, saya bimbang kita akan baca yang akhirnya kita akan memohon kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahayanya. Sebab tu penting. Nak zikir apa-apa, tahu maknanya. Okey? Kita tahu ini nak baca bila ni ke Nabi sebut umum. Sebab ada zikir umum saja. Kan Nabi tak sebutkan kena baca bila. Contoh zikir apa ya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Zikir itu Nabi SAW tak kata kena baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Umum zikirnya. Jadi kita nak baca bila-bila masa boleh. Cuma hasbiyallah wa ni'mal wakil, ia zikir yang paling cantik dibaca dalam keadaan kita sedang dalam keadaan yang sukar. Susah. Kan kalau kita rasa macam ada benda yang berat kita nak buat, amalkan zikir itu sepanjang jalan. Maaf saya kata ini menjadi amalan saya lah sebenarnya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nak buat apa-apa, kita susah, kita rasa macam tak tenang, kita rasa sekejap lagi ada benda yang mungkin kita nak dengar ni susah kan. Kita nak pergi jumpa doktor ke apa, kita rasa risau dengan result yang doktor nak keluarkan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bila hasbiyallah wa ni'mal wakil itu dia sebati pada diri kita, kita tak rasa apa-apa tau. Maksudnya apa pun ketentuannya, apa pun hasilnya, insya-Allah kita akan jadi orang yang tenang. Sebab itu ini menjadi zikir Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia dicampakkan ke dalam api. Nabi Ibrahim dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Ibrahim ketika dia nak dicampakkan dalam api ni kan oleh Raja Namrud itu, zikirnya disebutkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi aku sebaik-baik pelindung untuk aku. Cantik. Nabi juga begitu. Bila ada orang yang kata kepada Nabi, Rasulullah, ni orang kafir Quraisy kata, Muhammad kau matilah Muhammad, orang nak serang kau sikit je. Sekejap lagi orang ramai-ramai kafir Quraisy nak serang kau, matilah kau bersama dengan sahabat-sahabat kau. Mana boleh menang? Kau ni alah sikit jumlah kau. Nabi kata apa? Nabi dan para sahabat kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang kata apa? Katalah. Tapi yang kita tahu Allah itu cukup bagi diri kita. Kadang-kadang dalam hidup kita ni orang kata tu, orang kata ni, ya Allah pening kepala kita. Betul tak? Orang kata tak boleh, nanti gini, macam-macam kan. Kita jadi fikiran kan, tak boleh tidur malam, pening, sesak dada ni, anxiety datanglah, macam-macam datang. Kita pun hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hati, lisan, gabungkan, insya-Allah kita akan yakin dengan apa yang Allah tentukan dalam hidup kita. Okey? Baik. So, yang ketiga tu, 1, 2, 3, perkara ini pastikan. Ia menjadi sesuatu yang ada ketika kita nak beramal dengan zikir. Untuk menjadi sebagai satu jalan mengejar redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan rahmatnya, dengan kekuatan jiwa raganya,
Okey, lupa pula saya nak sebutkan di sini banyak doa kepada Allah. Kita jadikan ini sebagai yang terakhir ya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kau bantulah aku. Minta bantuan pada Allah supaya aku ini jadi orang yang sentiasa berzikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau dan beramal dengan sebaik-baiknya untuk Engkau. Jadikan itu sebagai doa yang kita baca di setiap kali selesai kita solat. Sebab itu waktunya yang Nabi SAW ajarkan kepada Muaz ibn Jabal. Yang Nabi kata apa? Wahai Muaz, janganlah engkau tinggalkan zikir ini setiap kali selepas solat, doa ini, iaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi setiap kali kita solat 5 waktu, minta pada Allah, ya Allah, bantu aku ya Allah supaya aku jadi seorang muslimah yang nak zikir kepada Engkau. Bantu aku ya Allah, aku jadi seorang muslimah yang bersyukur atas semua nikmat-nikmat yang Kau berikan. Ya Allah, bantu aku ya Allah jadi seorang muslimah yang bila beramal cantik amal ibadahnya. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.